Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam segalanya mudah, di dalam PDPC bersama Ustaz Mi, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar adik? Apa khabar adik-adik? Lama sudah tak berjumpa. Hari ini kita jumpa, kita berkongsi mengenai agama. Agama apa? Agama kita, iaitu agama Islam. Inna dina indallah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Jadi alhamdulillah adik-adik, Allah Ta'ala rezekikan kita bertemu lagi di dalam video bersama Ustaz Mi, video PDPC bersama Ustaz Mi. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan satu tajuk yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Apapun, kita zas dulu kerana video yang Ustaz Mi akan paparkan selepas ini berkaitan dengan pembelajaran kita pada kali ini. Zas. Apa ini rumah Tok Bomo? Ha, inilah rumah Bomo yang saya katakan tu, bos. Ai, cantik rumah dia. Oh, ini first classnya Bomo, bos. Ha, mari kita naik. Mari, bos. Apa dengan kau? Tok Bomo main lagu konga. Kunga? Kau syok ya? Assalamualaikum Tok Bomo. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sila duduk. Ramai datang ni. Ya. Datang 5 orang ya? Ya, 5 orang. Naik motorkar kan? Ya, motorkar. Apa hajat datang ni? Besar hajat Tok Bomo. Saya datang ni pasal... Pasal budak Nora tu ya? Ya. Pandai. Saya dah tahu dah. Tapi budak ni susah sikit. Susah? Pasal dia banyak mambang-mambang yang menjaga dia. Biar di kampung banyak menjaga. Tak ada Bomo lain boleh challenge. Saya seorang lah dalam negeri yang boleh. Lain orang tak boleh? Tolonglah Tok Bomo. Kalau tak percaya, cuba tengok. Tengok? Tengok dalam. Di mana Tok Bomo? Tu dalam. Tak ada apa pun. Tak nampak. Tak ada. Kalau awak tak nampak, jodoh tak ada awak. Nampak Tok Bomo. Nampak. Saya nampak ni. Nampak? Ya. Ada jodoh. Bagus Tok Bomo. Datang ni bawa telur 3 je. Banyak lagi Tok Bomo. Tapi yang nampak 3 saja. Yang lain simpan dia. Ayam ada bawa. Ada Tok, ada. Ni ayam sembelih ke ayam gelik motor ke? Ayam sembelih Tok. Kalau percaya ni saya mulailah. Mulai Tok. Jangan terperanjat Wahai mambang, tolong standby, rezeki kita sudah sampai. Aku ulu, kau capai, tinggalkan jangan selesai. Pulut dekat. Ni Datuk. Ni dia. Pulut ada. Aku titim, conggang. Telur putih ala bulanku je. Kalau tak tinggal sedikit, aku tak dapat, aku menjerit. One, two, three, 4 and 5. I want to kapai. Apa di dalam jangan buat pasang.
Tolong cepat hantar reply. Ni dia. Cepatnya jin tu makan sampai licin. Jin berdengung. Ini ada kertas pula. Apa ke ni? Jin tu pandai tulis rumah manis pula. Well educated jin. Aduh. Apa dia kata lagi? Terima kasih. Tolong beri wang RM400. Wang apa tu omong? Tu dia pergerah itu. Penggeras? Boleh. Boleh tu omong, boleh. Aduh. Ni dia. Dah sampai. Dah cukup. Ambil betul lah. Betul. Dah cukup dah. Cukup tu. Wah, pujian. Wahai pengeras, sudah sampai. Tolong kira selai. Kalau tak cukup, jangan reply. Hantar tangkai. Ya, tu dia. Apa teh? Betul? Ada bawaan? Saja gitu. Ini tanggai dia dah hantar. Oh, tangkai. Ini kata Mambang tadi tu nak ditanam di depan rumah Nora. Tangkai ni. Tapi masanya lepas jam 12 malam. Oh, 12 malam. Belum 12 tak boleh? Tak boleh, tak mujarab. Baik. Tak ada buat apa-apa lagi? Tak ada lah. Tak ada balik lah. Tok Bunga perambat. Tak ada perambat, saja Mambang nak kira duit. Jangan balik lah. Senang itu. Balik dah. Ya. Assalamualaikum tu. Cium-cium tangan ada flu pula tak? Alhamdulillah adik. Macam mana best tak tadi? Video tadi berkaitan dengan satu kumpulan ataupun seorang yang meminta kepada Bomo, datang jumpa kepada Bomo dan minta supaya Bomo buat seorang perempuan suka kepada dia, yang Nora tu tadi. Jadi adik-adik, apa yang Ustaz Mi nak bagi tahu pada adik-adik berkaitan dengan video tadi, dia sangat berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi apakah pembelajaran yang kita akan belajar pada hari ini adik-adik? Tahu tak? Tak dengar. Ya, hindari dosa-dosa besar. Dan di antara dosa-dosa besar ialah sihir. Sebagaimana video yang kita baru tengok saja tadi, nampaknya lawak dan macam-macam lagi, kerana memang Piramli pandai. Allah yarham Tan Sri Piramli pandai buat video yang memang kita boleh buat sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Jadi di dalam video tadi ia berkaitan dengan seorang yang minta kepada Bomo supaya buat perempuan ni suka kepada dia, dan ini merupakan satu perbuatan sihir yang diharamkan dalam agama Islam. Okey adik, jadi jom kita bedah pembelajaran kita pada hari ini. Dah sedia belum? Okey, pandai. Okey, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kefahaman, kecerdikan, kebijaksanaan dan memberikan kepada adik-adik kekuatan ingatan dalam kita mempelajari tajuk kita pada hari ini. Sebab apa? Sebab tajuk kita pada hari ini banyak benda yang kita nak kena tahu. Okey? Cantik. Baik. Sekarang adik-adik boleh tengok di dalam buku teks. Adik-adik boleh ambil buku teks tingkatan 4. Kita boleh rujuk muka surat 50 hingga 60 adik-adik. Adik-adik boleh tengok muka surat 50 hingga 60. Okey, kita tak nak buang masa. Jadi kita doa dulu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Insya-Allah. Adik-adik, pendidikan Islam KSSM hari ini tingkatan 4. Tingkatan 4 bidang hadis pelajaran 8, tajuk hindari dosa-dosa besar. Adik-adik boleh rujuk dalam buku teks pendidikan Islam KSSM tingkatan 4 muka surat 50 hingga 60. Okey adik-adik, sebelum kita nak terus membedah pembelajaran kita pada hari ini, suka Ustaz Mi nak bagi tahu pada adik-adik, setelah adik-adik mempelajari semua apa yang Ustaz Mi akan sampaikan sebentar lagi,
objektif pembelajaran kita. Habis semua, kita akan dapat ada 5 perkara yang kita akan dapat. Yang pertama, membaca hadis dan terjemahan. Kemudian kita akan tengok menyatakan 7 dosa besar. Dalam hadis ni ada 7 dosa besar yang terkandung dalam hadis ni. Okey, kita akan tengok satu persatu. Dan yang ketiga, menyatakan maksud, contoh, kesan dan dalil 7 dosa besar. Kita akan tengok tu. Ini yang akan jadi panjang nanti. Kita akan tengok secara detail maksud dia, contoh dia, kesan dan dalil daripada 7 dosa besar yang dibincangkan di dalam hadis ini. Okey, yang keempat, menerangkan pengajaran hadis. Kita akan tengok pengajaran hadis daripada semua isi kandungan hadis yang kita belajar pada hari ini. Okay, adik? Okey, jom kuatkan mental adik-adik. Kita akan belajar insya-Allah tempoh yang agak lama, tapi apa pun Ustaz Mi nak adik-adik dapat mempelajari dengan baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermudahkan urusan kita insya-Allah. Baik adik-adik, tanpa membuang masa lagi, kita terus kepada hadis yang kita akan belajar pada hari ini. Kita baca hadis ni, kita ambil berkah, kemudian kita akan tengok maksud daripada hadis yang kita akan belajar pada hari ini. Okey. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawma dhahfi wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilati. Muttafaqun alaih. Maksudnya hadis ni sahih. Okey, jadi maksud dia daripada Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 perkara yang merosakkan. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah perkara itu? Wa ma hunna? Ditanya. Wa ma hunna? Yang dikatakan 7 perkara tu, wa ma hunna ya Rasulullah? Apa dia ya Rasulullah? Baginda bersabda, syirik kepada Allah, 1. Yang kedua, dan sihir, 2. Dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran, 3. Yang keempat, dan makan riba. Yang kelima, dan makan harta anak yatim. Dan yang keenam, lari daripada medan perang. Yang ketujuh, dan membuat tuduhan berzina terhadap wanita yang beriman, yang suci dan terpelihara daripada maksiat. Nampak adik? Ini adalah isi kandungan hadis yang kita baca. Okey, sekarang kita akan tengok dia punya potongan daripada hadis ini. Kenapa? Kerana dalam PT3 nanti ataupun dalam peperiksaan dia ada soalan begini adik-adik. Soalan yang dia beri potongan dan dia minta adik-adik bagi apakah maksud daripada potongan hadis ini. Sebab tu Ustaz Mina, supaya Allah Ta'ala bagi kita kefahaman, kecerdasan otak, bagi kuat ingatan, supaya kita tahu apakah maksud daripada potongan-potongan hadis yang kita pelajari ini. Okey, yang pertama, ijtanibus sab'al mubiqat. Yang pertama, jauhilah 7 perkara yang merosakkan. Yang kedua, qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah perkara itu? Wa ma hunna? Wa ma apakah hunna perkara itu? Qala asyirku billah was-sihru. Baginda bersabda, asyirku, syirik, billah kepada Allah, was-sihru dan juga sihir. Nampak adik? Okey, yang keempat, wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Dan wal qatlun nafsi, dan membunuh jiwa, allati yang haramallah, yang diharamkan oleh Allah, illa kecuali, bil haqq dengan kebenaran. Itu yang keempat. Yang kelima, wa aklu riba wa aklu malil yatim. Yang kelima, wa aklu, dan makan ar-riba, riba, wa aklu, dan makan malil yatim, harta anak yatim. Okey, itu yang kelima. Yang keenam, wa tawalli yaumaz zahfi, wa tawalli, dan lari, yaumaz zahfi, daripada medan perang. Yang ketujuh adik-adik,
wa qazful muhsanati al-mu'minati al-ghafilati wa qazful, dipanggil qazaf, kalau dalam agama kita dipanggil qazaf, wa qazfu, dan membuat tuduhan al-muhsanat, berzina terhadap wanita yang beriman. Muhsanat, tuduhan berzina terhadap wanita beriman. Al-mu'minat, al-ghafilat, yang suci dan terpelihara daripada maksiat. Dapat adik? Okey, ini Ustaz Mi baca dan Ustaz Mi jelaskan by perkataan dia, insya-Allah. Adik-adik boleh dengar sekali lagi supaya adik-adik dapat memahami dan tahu beberapa maksud dalam potongan hadis ini, insya-Allah. Baik adik, sekarang kita tengok pula spektrum ilmu. Dalam tadi dia ada sebut ijtanibus sab'al mubiqat, kan? Apakah maksud mubiqat? Ijtanibus sab'al mubiqat. Apakah maksud mubiqat tu? Mubiqat tu Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim bagi tahu ialah al-muhlikat. Muhlikat ialah perkara yang merosakkan atau perkara yang membinasakan ataupun merosakkan. Okey, jadi al-mubiqat bermaksud perkara yang membinasakan dan merosakkan. Maksudnya 7 dosa ini akan membinasakan kita, akan menyebabkan kita dicampak masuk ke dalam neraka Allah. Ya, jadi kita sekali-kali kita jangan sekali-kali buat perkara ini, kerana ini satu perkara yang besar, perkara besar yang menyebabkan kita dicampakkan ke dalam neraka Allah ataupun di dalam kebinasaan. Dan perkara ini merosakkan. Kalau macam contoh dalam syirik, dia merosakkan apa? Rosakkan akidah kita. Nanti kita tengok, nanti kita akan jelaskan, insya-Allah. Baik. Dalam hadis ini, sebelum kita nak bincang, dalam buku teks dia terus bagi tahu ada 7 perkara yang kita akan tahu daripada hadis ini. Okey? Daripada hadis ini ada 7 perkara. Yang pertama apa? Syirik kepada Allah. Yang kedua apa? Sihir. Yang ketiga apa? Membunuh. Yang keempat apa? Makan riba. Yang kelima apa? Makan harta anak yatim. Yang keenam apa? Lari daripada medan perang. Yang ketujuh, yang tadi itu, menuduh perempuan yang beriman, dan suci berzina. Ini adalah 7 dosa besar yang dipanggil sab'al mubiqat, 7 perkara yang merosakkan ataupun yang membinasakan. Okey, kita tengok terus dosa yang pertama. Jadi kita akan perincikan satu persatu sebagaimana objektif pembelajaran kita tadi. Kita akan tengok maksud dia, kita akan tengok contoh dia, kita akan tengok kesan dia, dan kita akan tengok dalil dia. Okey, dosa besar yang pertama ialah syirik. Syirik ialah dosa besar yang paling besar, kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Luqman. Jangan main-main dia, adik. Dosa ni dosa besar. Maksudnya dia punya ayat dia, surah Luqman ayat 13 ni, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innasyirka lazulmun azim. Maksud dia apa? Sesungguhnya perbuatan syirik itu ialah satu kezaliman yang besar. Allahu Akbar. Kita zalim dengan orang pun dah dosa besar, dilaknat oleh Allah. Bayangkan yang kita zalim ni dengan siapa, adik-adik? Syirik ni kita zalim dengan siapa? Jawab. Zalim dengan siapa? Ya, dengan Allah. Kalau dengan manusia pun kita dicampakkan masuk ke dalam neraka, zalim dengan manusia. Bayangkan kita zalim dengan Allah. Allahu Akbar. Zalim ni maksud apa? Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, ataupun tidak memberikan hak kepada sesuatu yang sepatutnya dapat hak tersebut. Maka hak Allah Ta'ala itu ialah kita ibadat pada Allah, tiba-tiba kita syirik pada Allah, kita minta selain daripada Allah, kita buat sesuatu bukan kerana Allah. Allahu Akbar. Kita tidak meletakkan hak itu pada Allah, maka ini merupakan zalim pada Allah. Dan zalim pada Allah satu kezaliman yang besar, dan pasti akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Ustaz Misri, adik-adik, pastikan adik-adik hadam betul-betul perkara ni. Okey? Baik. Kita terus. Okey. Syirik terbahagi kepada 2. Ni pun
Adik-adik kena tahu. Sebab syirik ni kezaliman yang besar. Jadi dibahagikan syirik ni kepada dua. Ada dua. Satu dinamakan syirik jali. Yang kedua dinamakan syirik khafi. Jadi kita tengok maksud syirik ni. Syirik jali bermaksud menyekutukan Allah dengan sesuatu pada zat, sifat dan perbuatan. Kita mensyirikkan Allah. Contohnya apa? Menyembah berhala, meyakini Nabi Isa anak Tuhan. Ni contoh. Sepatutnya kita ibadat pada siapa? Pada Allah. Tiba-tiba kita pergi sembah berhala. Tiba-tiba kita meyakini Nabi Isa anak Tuhan. Itu satu perkara yang mensyirikkan Allah. Okay, dek? Dan kesannya merosakkan akidah dan iman kita. Okey? Faham? Cantik. Syirik khafi. Syirik khafi maksudnya melakukan sesuatu amalan bukan bertujuan kerana Allah. Buat sesuatu bukan kerana Allah. Banyaklah. Tapi Ustaz Mi nak ringkaskan, nak bagi adik-adik faham. Dia bawa contoh kat sini. Di antara buat sesuatu bukan kerana Allah, dia ada satu istilah namanya riak. Contoh, melakukan solat untuk menunjuk-nunjuk. Kita buat solat tu untuk apa, adik? Kenapa kamu solat? Sebab mak suruh. Sebab mak suruh. Sepatutnya kita jawab apa? Sebab Allah Ta'ala suruh. Jadi aku buat kerana Allah. Nampak, adik? Sebab apa kamu solat? Sebab kalau aku tak solat, nanti mak marah. Sebab mak marah, bukan sebab Allah. Nampak, adik? Dan ada orang solat. Sebab apa? Sebab nak bagi tahu dia solat. Contoh orang munafik zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila solat, dia solat dengan Nabi. Tapi dalam hati orang yang munafik ini, dia solat itu sebab nak bagi tahu aku solat. Nak bagi tahu. Jadi bukan kerana Allah. Sebab nak bagi tahu aku solat, nak tunjuk kata aku nak rajin datang solat, nak orang puji aku kerana aku solat, nak orang puji aku selalu datang masjid. Itu bukan, orang kata apa? Kerana Allah. Faham, adik? Dia kerana lain. Kerana orang. Kerana orang puji aku, kerana orang nampak aku, kerana orang kata aku rajin, kerana orang kerana. Tapi bukan kerana Allah. Faham? Cantik. Jadi kesannya apa, adik-adik? Merosakkan pahala amalan. Kosong. Dalam Quran Allah Ta'ala disebut, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut. Cuma Ustaz minta ingat ayat apa? Allah Ta'ala datangkan pahala di hadapan kita. Kita nampak banyak pahala. Qadim, datang. Bila kita tengok pahala tu di hari akhirat nanti, banyaknya pahala aku buat. Tiba-tiba Allah Ta'ala jadikan haba'an mansura. Jadilah debu-debu yang berterbangan. Maksudnya apa? Pahala tadi hancur. Pahala tadi hancur. Penat je buat. Sebab kita buat bukan kerana Allah, maka Allah Ta'ala hancurkan pahala amalan itu. Allahu Akbar. Faham, adik? Jadi buatlah kerana Allah. Kalau lari je niat tu, tarik balik. Aku buat kerana Allah. Betulkan balik niat tu. Cantik, adik-adik. Alhamdulillah. Okay, sekarang kita tengok spektrum ilmu. Spektrum ilmu, ada hadis riwayat Ahmad. Dia kata apa? Ayuhan nas, ittaqu hadza syirka fa innahu akhfa min dabibin namli. Apa maksud dia? Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, Ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu hadza syirka. Hendaklah kamu hati-hati dengan perbuatan syirik. Pasal apa? Fa innahu akhfa min dabibin namli. Kerana sesungguhnya syirik itu lebih tersembunyi daripada semut yang melata. Maknanya kadang-kadang kita buat sesuatu syirik ni, kadang-kadang kita tak sedar. Faham, adik? Tak sedar pun. Sebab tu Ustaz Mi kata tadi, kadang-kadang niat kita awal-awalnya memang, tapi last sekali datang syirik tu. Bila orang dah start puji kita, rajin kamu datang masjid, kan? Bila orang dah puji kita, kita pun dah rasa lain. Niat kita tu lain. Jadi kita kena sedar, adik-adik, bahawa betulkan balik niat kita, bahawa kita buat kerana Allah. Haza min fadli rabbi, kan? Kelebihan daripada Allah. Bila orang puji, kita jawab itu, jadi adik. Okey, adik? Pandai. Okey, alhamdulillah. Baik, sekarang kita tengok dosa besar kedua. Dosa besar kedua ni memanglah, adik-adik, memang nampak sangat satu perkara yang kufur pada Allah. Kenapa kita minta selain daripada Allah?
Kita minta pada siapa? Pada tukang sihir. Okey, kita tengok. Jangan buang masa. Okey, yang pertama, maksud perbuatan memudaratkan orang lain dengan bantuan jin. Allahu Akbar. Kita zalim buat pada orang perbuatan yang memudaratkan orang lain dengan bantuan jin. Kita minta bantuan siapa? Allah ke jin? Jin. Untuk apa? Memudaratkan orang lain. Tu jahat. Tu menzalimi orang. Okey, contohnya apa? Santau. Adik-adik tahu kan santau? Bila kena santau, orang boleh muntah darah dan mati. Bila kena santau, datang gatal-gatal. Adik-adik tahu kan pukau? Yang kedua contoh, pukau. Pukau, bila pukau, dulu pernah satu orang kata apa, viral cerita tentang pukau. Kan? Orang datang tepuk bahu dia tengah nak ambil duit dekat mesin ATM. Lepas tu dia tak sedar, dia keluarkan semua duit, dia bagi ke orang tu. Allahu Akbar. Perbuatan sihir. Yang kedua, minyak pengasih. Macam cerita kita tadi, kan? Tok Bomo boleh tak bagi Nora ni suka dekat aku, kan? Tak ada Bomo yang lebih hebat melainkan ni dia kata kan. Nak buat apa tu? Minyak pengasih. Nak bagi orang tu sayang dekat kita dengan cara minta bantuan daripada jin. Contoh minyak pengasih. Yang tadi dengan Bomo. Okey, minta bantuan Bomo, dan Bomo minta pertolongan jin. Dan yang terakhir dia bagi contoh dekat sini, pelaris. Ada orang-orang kedai yang dia nak bagi laris kedai dia. Jadi dia gunakan kaedah pelaris. Dia gunakan jin. Jin datang, dia panggil jin datang ke kedai dia, dan jin itulah yang bekerja untuk menarik orang datang ke kedai dia. Dia minta bantuan jin. Dan orang datang tu bukan pasal nak datang tu. Orang kata bukan nak datang, orang kata apa, dia sendiri nak datang, tapi kerana dihiasi oleh jin-jin yang ada di dalam tu. Kadang-kadang tak sedar pun jin pegang tangan dia bawa datang, kan? Macam-macam kaedah sihir ni. Faham adik? Baik. Yang ketiga, kesan. Kesan dia apa? Menyebabkan kesakitan tubuh badan. Santau tadi. Mencetuskan pergaduhan. Pukau tadi. Pukau tadi. Kemudian memporak-perandakan rumah tangga. Yalah, kalau sampai isteri tu, kan, kena minyak pengasih dengan orang lain, tinggal, kan? Dah kahwin elok berapa tahun, last sekali kena minyak pengasih, isteri tinggal suami, ikut orang yang bagi minyak pengasih pada dia. Porak-peranda rumah tangga, anak-anak terbiar. Allahu Akbar. Dan yang terakhir, menyebabkan kematian. Yang ni juga santau tadi. Ada santau yang sampai tahap kritikal, dia boleh menyebabkan kematian, muntah darah tak berhenti dan mati. Faham adik? Okey, ini adalah sihir. Baik, kemudian kita tengok. Okey, ni dalil dia. Dalil dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakinnasyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Okey, surah Al-Baqarah ayat 102. Allah menjelaskan bahawa amalan sihir mengandungi unsur kekufuran. Dalam ayat ni disebut apa? Walakinnasyayatina kafaru. Dia ada unsur kekufuran. Firman Allah yang maksud, tetapi, tetapi golongan syaitan, syayatina kafaru, itulah yang kafir. Mereka lah yang mengajar manusia ilmu sihir. Yu'allimuna an-nasa sihir. Ini menunjukkan bahawa, dalil menunjukkan bahawa siapa yang mengamalkan sihir merupakan satu dosa yang sangat besar, dan dia adalah kekufuran kepada Allah. Faham adik? Cantik, alhamdulillah. Seterusnya, okey, ini adalah amalan dia letak dalam buku teks. Memang betul, amalan-amalan ni kalau kita tengok dalil-dalilnya semua ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama adik-adik, untuk menghindarkan diri, kita jadikan semua ni amalan kita selepas saja solat fardu. Sebab amalan selepas solat fardu itu lebih dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita lepas ibadat kita terus buat amalan-amalan ni, mudah-mudahan dengan amalan ni kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sebarang sihir, dan juga sebarang penyakit macam-macam. Ni semua ayat penghindar ni, ayat penghindar syaitan, ayat penghindar penyakit. Kita tengok. Yang pertama, membaca surah Fatihah. Yang kedua, membaca ayatul kursi. Kalau adik-adik semayang berjemaah di masjid, memang imam akan wirid surah Fatihah ni, dia akan baca. Ayat kursi dia akan baca. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas. Kemudian
membaca yang keempat mu'awwizatain, iaitu surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq sampai habis, dan surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Okey, ini adalah amalan. Dan yang kelima ini adalah penghindar. Ayat penghindar daripada gangguan jin, syaitan, iblis, terpengaruh-pengaruhnya dan juga segala penyakit. Kalau adik-adik perasan, untuk menghindarkan pandemik COVID-19 ini ataupun menghindarkan diri kita daripada terkena penyakit COVID-19 ini, ada doa ini yang dianjurkan oleh ulama di Malaysia ni. Apa dia? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Ini doa. Sebenarnya ni hadis Ustaz bacakan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya satu doa yang jika dibaca 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu petang, agar terhindar daripada segala kemudaratan di sepanjang hari tersebut. Adik-adik baca 3 kali waktu pagi, subuh, lepas sembahyang subuh baca 3 kali. Kemudian waktu petang, lepas sembahyang asar baca 3 kali. Baca 3 kali pagi, baca 3 kali petang, selepas subuh, selepas asar, maka segala kemudaratan pada hari tersebut akan jauh daripada kita, akan terhindar daripada kita. Termasuklah COVID-19 ni, insya-Allah. Kita yakin adik. Sebab ni adalah hadis, dan hadis ni bertaraf hasan. Kan dah ada nasyid pun. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Dengan nama Allah tidak memudaratkan sesuatu apapun dengan namanya, sama ada yang di bumi dan di langit, dan dialah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kan jadi? Ni maksud dia. Maksud kepada doa yang diminta kita amalkan.